Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kesyukuran kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada kita terus nikmat peluang untuk merasakan kemanisan beribadah. Dan ini adalah merupakan antara perkara yang ramai sebenarnya orang-orang yang di luar sana tidak dapat merasakannya. Lantaran itu apabila ia melakukan satu-satu ibadah, maka dia buat seperti mana orang lain lakukan. Dan apabila selesai ibadah tersebut, maka dia pun selesai. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara cara untuk menjadikan agar kita sentiasa terpandu dalam ibadah dan mempunyai rasa ingin seronok, azam dalam diri untuk mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi apa yang dinyatakan oleh baginda dalam sepotong hadis sahih ada dalam kitab Riyadhus Salihin susunan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan saddidu wa qaribu wa syai'un minad dulja, yang bermaksud apabila kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah kamu mempunyai dan meletakkan sasaran, ada matlamat dan ada tujuannya. Dan tujuan itu ianya berkadar, ia mempunyai jumlah, dia ada nombor, dia ada had dan juga masanya. Contoh sasarannya kalau dalam bulan Syawal yang semakin sampai ke penghujung ini ataupun pada bulan-bulan seterusnya, antara bentuk sasaran yang boleh kita letakkan dalam ibadah iaitu kita berniat ataupun berazam untuk melaksanakan qiyamul lail sekurang-kurangnya seminggu sekali. Antaran itu apabila cukup sebulan, maka sasaran kita adalah untuk melaksanakan dan mengusahakannya sebanyak 4 kali. Ini contoh. Orang yang hebat mungkin dia boleh buat lebih lagi daripada itu. Ataupun sasaran kita dalam bulan selepas Ramadan, Syawal dan seterusnya, kita letakkan target ataupun sasaran untuk khatam Al-Quranul Karim sekurang-kurangnya 1 juzuk 1 bulan. Ini antara contoh yang mudah ataupun sasaran yang biasa kalau kita nak letakkan. Apa juga perkara-perkara yang merupakan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka usahakanlah bukan sekadar buat dengan cara orang lain, ikut orang lain buat, tetapi biarlah kita buat itu dengan adanya sasaran ataupun adanya matlamat dan objektif yang khusus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan selepas daripada itu, iaitulah waqaribu. Maknanya bila kita dah buat sasaran, maka kita ini sebagai manusia adalah suatu benda yang biasa, benda yang kita sasar, benda yang kita dah bidik, dah target lama, tetapi kerana kekurangan kita, kita lemah, kita lupa, kita alpa, kita mungkin tak sihat, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang letak nak buat 4 kali qiyam sebulan itu, ataupun puasa Isnin dan Khamis, atau juga salah satu daripadanya yang kita letakkan sasaran awal itu kita tidak dapat capai kerana faktor manusia, maka Nabi sebutkan waqaribu. Bila kamu dah letakkan sasaran, kalau tak dapat sasaran yang asal dalam ibadah, maka kamu cuba untuk menghampirkan dan mendekatkan diri kamu kepada sasaran yang asal. Artinya kalau tak dapat buat 4, paling kurang dapatlah 3. 3 itu secara logik akalnya dekat dah dengan sasaran yang asal 4 kali. Kalau tak dapat buat puasa sunat 4 kali atau 4 hari sebulan, sekurang-kurangnya dapatlah 3. Tak 3 dapat 2 dan sebagainya.
Dan bila Nabi SAW sebut qaribu, hampir-hampir dan dekat-dekatkanlah diri kamu dengan sasaran, ini menunjukkan bahawa kalaulah sekiranya ada benda-benda yang menghalang, kata orang tua-tua kita dulu, kalau ada aral yang melintang, maka setidak-tidaknya kita langsung tak tinggal semua. Adalah benda yang dapat kita lakukan ataupun kita usahakan, walaupun jumlah itu tidak sama seperti mana sasaran yang asal. Ini pada perkara-perkara yang bersifat sunnah ataupun yang harus, manakala pada benda-benda yang bersifat rukun ataupun merupakan fardu, maka itu dilakukan berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung alhamdulillah dan insya-Allah perbincangan kita dalam topik berkaitan tentang kekeluargaan Islam. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat, malah peringatan buat diri kita sendiri, sama ada kita sebagai ayah ataupun kita sebagai ibu, mungkin atuk, wan, tok wan, nenek dan sebagainya. Kita tidak akan dapat lari daripada hakikat bahawa kita ini Allah dah letakkan, duduklah di mana pun, lahirlah daripada negeri mana sekalipun, Allah dah letakkan bahawa kita ada alaqatun ijbariyah. Artinya hubungan yang Allah dah bagi, tak boleh tukar, tak boleh ubah, tak boleh pilih-pilih. Macam kita makan buffet di mana-mana jamuan raya, tak suka lauk ini boleh ambil lauk lain. Ini adalah merupakan hubungan persaudaraan yang Allah dah tetapkan dan bukan atas kita memilih. Artinya kita tidak pilih siapa ayah kita. Suka kita pada sesiapa orang lain sekalipun, kalau itu ibu kandung kita, itulah ibu kandung kita. Kita tidak boleh memilih ini adalah merupakan adik-beradik kita, kerana semuanya ini telah pun ditetapkan secara ijbari. Manusia kita ini tidak diberikan hak ataupun ruang untuk memilih kita nak bersaudara secara darah daging ataupun keturunan yang membenarkan berlakunya pewarisan harta ataupun faraid, mahram dan sebagainya, kerana semua ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu dalam Al-Quran menyatakan wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah wahai manusia, kata Allah, bahawasanya dua perkara yang Allah bagi ini, yang pertama harta benda kamu, dan yang keduanya anak-anak yang kamu miliki, ianya adalah merupakan fitnah. Kalimah fitnah dalam Al-Quranul Karim ada sekitar 30 kali disebutkan dalam pelbagai tempat, dalam pelbagai ayat, dan kesemuanya merujuk kepada makna yang berbagai-bagai, tetapi dia bukan seperti makna perkataan fitnah yang kita guna dalam bahasa kita. Itu bukan makna yang ada dalam Quran dan tidak digunakan dengan perkataan fitnah. Perkataan fitnah dalam Al-Quran secara paling banyak dia membawa makna ujian ataupun cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu anak-anak adalah merupakan ujian. Kalau anak kita dikurniakan kepandaian daripada sudut akademik, itu sebenarnya orang lihat sebagai kelebihan, tapi dalam masa yang sama dia menjadi satu ujian kepada ibu dan ayahnya. Ada orang dikurniakan anak-anaknya sihat, alhamdulillah, ia juga menjadi ujian kepada ibu dan ayah untuk memastikan anak itu terus sihat dan diisi dengan perkara-perkara pendidikan yang baik. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berkuasa dan tahu apa hikmahnya, dikurniakan mereka dengan anak-anak yang mungkin mempunyai kelainan upaya, beza dengan anak-anak yang normal dan biasa. Maka ini juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Lantaran itu, konsep ujian dalam keluarga ini, dia bukan hanya ketika mana kita diberikan kesusahan ataupun kesukaran. Ibu tu susah, ayah tu sukar, anak-anaknya mengalami kesukaran dan sebagainya. Tetapi banyak ujian-ujian dari Allah kepada bapa ataupun kepada ibu bila Allah memberikan kelebihan kepada anaknya. Anaknya lebih pandai daripada anak jirannya. Anaknya itu kerja berpendapatan lebih tinggi daripada anak orang lain. Anaknya itu berjaya jauh daripada orang lain. Kesemuanya itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam peperiksaan bila sebut ujian, kalau orang pelajar, murid, dia tak baca betul-betul soalan tu, soalan yang mudah pun dia boleh tersilap jawab. Dia boleh jawab dengan yang salah. Dah tahu dah ada A, B, C, D contohnya, memang A lah jawapan, tapi kerana mungkin dia baca soalan ujian tu laju sangat, ataupun dia baca sekali lalu, dia tak berapa kisah, dia rasa itulah jawapannya, maka soalan yang mudah pun, ujian yang senang pun boleh menjadikan dia tak dapat markah penuh ataupun tak dapat keputusan yang baik. Kerana itu, bila Allah Subhanahu wa taala sebut anak-anak ini secara umumnya adalah ujian, maka kita sebagai ibu dan ayah kena ambil maklum dan ambil cakna bahawa ujian ini dua-dua jenis. Yang baik daripada anak kita, yang kurang baik daripada anak kita, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kongsikan, kalau boleh kita ambil hari ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, lihat pada ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah pun memberikan kepada seorang lelaki, seorang bapa yang namanya itu Luqman, Allah kurniakan kepadanya hikmah yang banyak diterjemahkan dengan makna kebijaksanaan, kepandaian ataupun matang dalam berfikir dan boleh melihat berpandangan jauh dalam dia memberikan didikan kepada anak-anaknya. Yang pertama sekali, kadang-kadang sebagai bapa kita rasa kita ada kelebihan. Kita makan garam dulu, dah terlebih pula garam kita makan, dah makan lagi awal dari orang. Kita lebih tahu, kita banyak pengalaman berbanding dengan orang-orang muda ataupun anak-anak kita, maka kita rasakan bahawa kita dah tahu semua perkara. Lalu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam konteks kekeluargaan ayat 12 ini dalam surah Luqman, bila Allah berikan kelebihan kepada seorang bapa, yang pertama sekali arahannya adalah anishkur lillah. Bapa itu perlu menjadi orang yang lagi banyak dia diberikan kelebihan oleh Allah, sepatutnya lagi banyak dia menjadi seorang bapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kepada Allah ini tidak hanya sekadar sebutan, tetapi ianya ditunjukkan dengan cara bagaimana seseorang ayah ataupun bapa mengendalikan ahli keluarganya sendiri. Kalau dia kendalikan itu dengan bersungguh-sungguh, dia ada anak yang subhanallah Allah bagi anaknya itu bijak, cerdik, pandai. Artinya kalau ikut senang cerita, tak perlu nak bagi arahan 2-3 kali. Ibarat macam kertas soalan periksa tadi, soalan ni dianggap mudah. Walaupun mudah, tidak boleh ianya itu diambil sambil lewa ataupun dipandang sebelah mata, tetap kena berikan perhatian yang sepenuhnya kepada anak. Itu tanda seorang ayah ataupun bapa bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia diberikan rasa syukur itu, maka seseorang ayah ataupun ibu akan sentiasa rasa bahawa kalau dia, anak-anaknya, cucu-cucunya diberikan kesenangan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bukan kerana kehebatan ataupun bukan kerana kelebihan yang ada pada diri kita. Ia adalah merupakan hanya ujian kerana yang memberinya dan berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah disambung ayat ini dengan lafaz wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesiapa yang memang dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya, yang pertama, orang bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada Allah ataupun tidak, mana-mana ayah ataupun ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebarang kesan. Kita solat ke hari ini ataupun tidak, kita ingkar perintah Allah ataupun tidak, ataupun kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, dia tidak memberi kesan kepada Allah, kerana setiap kali seorang bapa ataupun ibu bersyukur kepada Allah, sebenarnya dia sedang membantu dirinya sendiri. Bapa tu dia bantu dirinya sendiri, ibu pun sama untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia tidak bersyukur, Allah tidak jadi apa-apa, tidak ada sebarang kesan kurang dan sebagainya. Yang kurangnya, yang akan terkesannya adalah mana-mana ibu ataupun mana-mana ayah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesiapa sahaja kalau sekiranya dia kufur, dia sombong, dia ingkar, dia tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rasakan apa yang dia dapat tu semuanya daripada diri dia sendiri. Kalau aku tak buat ini, anak aku tak jadi macam ni. Kalau aku tak fikir awal-awal begini, maka anak aku susah nanti. Kalau aku tak siap-siap belikan kepada dia properties, aku buat mortgage untuk dia, maka mungkin dia pun akan susah lagi 20-30 tahun. Kesemuanya itu perlu dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya pada diri seorang ayah ataupun ibu. Sebab itu Allah sebut wa man kafara, sesiapa sahaja yang ingkar, kufur, orang yang kurang bersyukur kepada Allah, orang itu ada ciri-ciri keingkaran kepada Allah. Allah kata fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun, maha kaya, hamidun, lagi terpuji. Dalam bentuk ini, perkataan hamid artinya terpuji, dia ada beza dengan kalimah yang kita biasa dengar. Ramai orang nama pun nama, contohnya Ahmad, ataupun namanya itu Mahmud. Contoh, kalau perkataan Ahmad ini ada disebutkan merujuk kepada Nabi kita dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah As-Saff, surah As-Saff pada ayat yang ke-6, dialog bicara Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya, bila Nabi Isa dinyatakan oleh Allah, wa idh qala Isa bin Maryam, tatkala Nabi Isa anak Maryam berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah merupakan utusan Allah kepada kamu semua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Tugas yang pertama Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kitab Taurat yang kepada Nabi Musa alaihissalam, yang sebelum Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud, dan semua para nabi, kekanda-kekanda dan abang-abangnya di kalangan nabi-nabi dan rasul. Pertamanya, tak ada benda yang berbeza. Apa yang Nabi Isa AS sampaikan, dia sama dengan mesej dan risalah nabi-nabi yang terdahulu. Menunjukkan Islam ini daripada semua
perutusan Nabi Adam AS sampai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mesej Islam yang sama. Dan fungsi kedua Nabi Isa alaihi salam ialah bila disebut wa mubasyiran, tugas aku adalah memberikan berita gembira, memberikan kegembiraan kepada kamu, bi rasulin, dengan kelahiran seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, mim ba'di, selepas daripada aku, ismuhu, namanya ialah Ahmad, merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ahmad di sini dia berbeza dengan tempat yang lain dalam Al-Quran bila Allah sebut nama Nabi dengan sebutan Muhammad. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah merupakan rasul. Daripada sudut perkataan puji, kata akarnya adalah hamida. Puji itu bila disebut Ahmad, artinya orang yang paling banyak memuji. Dia itu yang paling banyak di kalangan semua manusia memuji Allah. Dia adalah merupakan sifat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada orang lain yang memuji Allah lebih tinggi, lebih hebat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga namanya itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran dengan nama, sebutan dan ejaan Muhammad daripada kata akar yang sama juga. Dan perkataan Muhammad ini membawa makna orang yang paling banyak dipuji. Dialah yang paling banyak memuji Allah. Dia juga yang paling banyak dipuji oleh penduduk bumi dan juga langit, yang nampak oleh manusia dan tak nampak. Semuanya merujuk kepada insan yang sama, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila memberikan makna terhadap puji ini, dan kalimah puji ini dijadikan sebagai salah satu daripada 99 Asmaul Husna, sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak gunakan perkataan Ahmad ataupun Muhammad ataupun yang lain. Allah sebut kalimah Hamid, ha mim ya dal. Kalimah Hamid ini membawa makna maha terpuji, yang paling tinggi terpuji. Dan yang keduanya, sebelum ada segala benda yang Allah Subhanahu wa taala cipta di dunia ini, makhluk sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan atau apa saja, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, sebelum ada semua benda pun, Allah Subhanahu wa taala tetap merupakan yang maha terpuji. Apabila dah ada semua makhluk, sama ada mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ada hamba Allah yang kafara, yang ingkar dan kufur, tidak bersyukur kepada Allah, Allah tetap merupakan Tuhan yang maha terpuji. Artinya sifat Allah, sifat terpuji ini, dia tidak ada sebarang syarat, dia tidak berubah, dan Allah itu terpuji bukan kerana apa yang dilakukan oleh makhluk ataupun ada mana-mana makhluk lain yang nampak hebatnya mana-mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkataan Hamid merujuk kepada makna Allah itu dulu, kini, selamanya, al-awwal wal akhir. Dia merupakan mempunyai sifat yang terpuji. Kenapa saya nyatakan ini secara lebih terperinci dan mendalam? Kerana dalam konteks bicara kita tentang kekeluargaan Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah yang sama selepas daripada itu, pada ayat yang ke-15, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pesan kepada Luqman dan juga pesan kepada anaknya, pesan kepada mana-mana bapa ataupun anak, iaitu Allah menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma.
Iaitu yang bermaksud, kalaulah kamu, wahai anak, kita ni bapa, kita atuk, tapi kita kena ingat kita tetap selama-lamanya adalah merupakan anak kepada ibu dan ayah kita. Kalau Nabi SAW yang mana ibunya, bondanya Aminah meninggal, wafat ketika Nabi masih kecil, usia sekitar 6 tahun, Nabi tetap buat baik dan berkhidmat bakti memuliakan bukan ibu kandung, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, yang ketika itu Nabi telah pun berusia, Nabi menjadi pemimpin paling tinggi, tapi Nabi merendahkan dirinya memuliakan ibu yang bukan pun ibu kandungnya, hanya ibu susuannya. Para muarrikhin dan juga mufassirin, pakar-pakar sejarah Islam menyatakan pengajaran besarnya adalah bila dilihat sirah sejarah hidup Nabi, bagaimana cara Nabi memuliakan orang yang lebih tua daripadanya, yang bukan pun ayah kandung dan ibu kandung. Mereka menyatakan, bayangkan kalau sekiranya Allah takdirkan ibu dan ayah, bonda dan ayahanda Nabi SAW masih ada depan Nabi ketika Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Kalau dengan orang lain pun Nabi boleh memuliakan ibu bapa dengan cara yang begitu hebat dan tinggi, bagaimanalah agaknya sallallahu alaihi wasallam menunjukkan khidmat bakti, sayangnya, ketaatannya, cintanya kalau sekiranya di hadapannya itu adalah ibu kandungnya dan juga ayah kandungnya. Ini peringatan dan pengajaran kepada semua yang bergelar anak, bahawasanya ibu kita, ayah kita ni dia tak lama dengan kita. Sama ada mereka tak lama dengan kita atau kita mungkin tak lama dengan mereka. Salah satulah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Lantaran itu, kalau kita lihat mengambil dapatan kita berada di hujung-hujung Syawal ini, antara sebab di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu yang menggabungkan pandangan keempat-empat mazhab ahli sunnah wal jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, Imam Malik ada menyatakan dan menyebutkan tentang istilah Al-Eid Al-Thani, hari raya kedua, Al-Eid Al-Thalith, hari raya ketiga. Istilah ini rupanya dah digunakan oleh orang dulu, kita guna. Bila open house rumah Tuan Haji Fazil, raya ke-7 contoh, ataupun raya ke-9, raya ke-28 pun orang sebut lagi. Dan ini mubah, harus dibenarkan penggunaan istilah, walaupun Aidil Fitri itu sebenarnya hanya merujuk kepada 1 Syawal, tetapi bulan Syawal itu disebutkan hari raya kedua, ketiga dan keempat. Antaranya adalah kerana Syawal ini dia ada satu lagi agenda untuk diraikan dan diusahakan oleh mana-mana umat Islam, iaitulah untuk menyambung dan memperkuatkan silaturrahim ataupun ukhuwah. Dan dalam ramai-ramai kawan yang kita ada, sahabat yang kita mempunyai, silaturrahim dan ukhuwah itu mesti bermula dengan berbuat baik kepada ibu bapa, sanak saudara dan juga kaum kerabat. Lantaran itu kadang-kadang ada orang memilih, tak payah, dia tak minta maaf pada aku, buat apa aku nak minta maaf kat dia? Dia yang salah, bukan aku yang salah. Ataupun ada orang merasakan, buat apa aku nak pergi rumah dia, dia pun tak pergi rumah aku. Buat apa aku nak ajak dia, dia pun tak ajak aku. Padahal dia dan aku itu biasanya di mana-mana saja, dalam mana-mana susur galur ahli keluarga, baik saya, tuan-tuan, puan-puan dan sebagainya, akan ada isu-isu yang sebegini, keluarga besar, iaitu bila kita merasakan kita lagi tinggi daripada orang lain. Ya betul aku ada buat salah, tapi salah dia tu lagi besar. Subhanallah, kadang-kadang ngaku salah tapi tak boleh kalah juga dengan orang lain, biar orang lain lebih besar. Bagaimana penyelesaiannya? Syawal hampir berakhir. Adakah kita telah pun menyantuni benar-benar saudara mara dan kaum kerabat kita? Adakah benar-benar yang lebih tua memuliakan yang muda, yang muda memuliakan yang tua?
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahihnya, laisa minna, bukan daripada kalangan kami, bukan daripada sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang yang mempunyai ciri begini, man lam yarham saghirana, orang yang bila dia lebih tua, dia nampak orang yang lebih muda, nampak budak-budak, kanak-kanak, dia tak ada rasa simpati, dia payah nak rasa kesian, dia payah nak rasa belas ihsan, dia susah nak rasa sayang kepada budak-budak, kanak-kanak dan sebagainya. Nak bagi duit raya pun kadang-kadang berkira, engkau nak siapa? Oh, tak payah, bapak kau, suruh bapak kau bagi. Pakcik tak payah bagi, kan? Dan sebagainya. Datang rumah budak tu ke rumah, ni anak siapa? Rumah mana? Lorong mana? Dah jadi sesi interview minta kerja. Orang datang beraya, bagi je lah apa yang boleh dan sebagainya. Kadang-kadang kita memilih. Bukan dari kalangan kami, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia sukar nak rasa kesian, sayang, simpati, nak belai kepada budak-budak kecil ataupun orang-orang yang lebih muda daripadanya. Maksudnya bila hari raya ni, tak semestinya yang muda saja yang kena pergi dulu ke rumah yang tua. Subhanallah, kadang-kadang yang muda ni mungkin dia kurang ilmu, dia keras hati, dia panas darahnya itu dan sebagainya, dia sukar. Maka yang lebih berusia dan tua kena untuk menyampaikan dakwah ini atas dasar untuk menyambung silaturahim dengan ahli keluarga, saudara mara dan kaum kerabat. Yang saya sebutkan di awal kuliah tadi, ia adalah merupakan alaqah ijbariyah. Dia hubungan yang takkan putus, dicincang. Bagaikan air itu dicincang, dia tidak akan putus. Bagaimana teruk, busuk, susah pun, itulah merupakan kaum kerabat dan saudara mara kita. Contoh yang baik, contoh yang sebaliknya ada dalam mana-mana ahli keluarga, tanpa terkecuali kebiasaannya begitulah. Dan Nabi sambung lagi, wa man lam ya'rif syarafa kabirina, bukan juga daripada kalangan sifat umat Muhammad orang yang tak ada sifat ini, iaitu orang yang tidak tahu, tak pandai, tak nak belajar cara untuk syaraf, memuliakan kabirina, orang-orang yang lebih tua daripadanya. Subhanallah. Artinya orang tua janganlah sampai ke peringkat kerana faktor usia atau kedudukan dalam keluarga hingga sampai ke peringkat bahawa silaturahim ni tak boleh. Dia tak boleh top bottom, dia mesti bottom up, yang bawah kena datang cari aku. Aku Pak Long. Ataupun aku Tok Long, aku yang paling tua. Tanah kat kampung tu paling banyak aku punya. Ni contoh saja, drama, bukan kisah sebenar. Maksudnya kalau sekiranya sukar untuk dilihat yang muda tu tak ada pengetahuan, ruang untuk yang tua untuk mengukuhkan silaturahim itu ada. Namun kena ingat, bukan hanya semuanya kepada yang lebih berusia. Peringatan Nabi juga kepada orang-orang muda. Anak-anak inilah yang kita kena didik, yang tak nak ikut kita pergi beraya rumah saudara kerana lebih rela seronok dengan gadgetnya, dengan handphone, laptop, TV-nya dan sebagainya. Dia rasa tak ada sebab. Kalau pergi rumah saudara mara pun bukan datang bersembang pun, datang salam, akan kuih sambil tengok TV, mak suruh balik, dia balik. Tak ada sebarang komunikasi pun. Kalau beginilah caranya ziarah, 2 jam ke 3 jam, setengah hari pun di rumah saudara mara, mungkin tak dapat nak mempertautkan silaturahim ataupun ukhuwah tadi. Lantas kepada anak-anak muda, orang-orang yang lebih muda ini, dia kena tahu, dia kena belajar, dia kena diajar cara untuk memuliakan orang-orang tua, untuk memuliakan orang yang lebih tua daripadanya, sampai ke peringkat jadi harmoni. Yang tua ikut pangkat dan kedudukan dalam mana-mana ahli keluarga. Tak perlu sampai ke peringkat nak berkasar dengan yang muda, sebab yang muda dah tahu dah untuk pergi ziarah. Ayah aku mungkin dah meninggal, tapi
ayah aku ada adik-beradiknya, ada Pak Longnya, ada Pak Langnya, ada Pak Tihnya, ada Pak Andaknya, ada Mak Hitamnya. Hitam pun ada juga dalam pangkat keluarga. Jadi dia sebagai anak, dia kena cari dan dia kena pergi. Dia tidak merasakan bahawa tak payahlah balik kampung, dah tak ada orang dah kat kampung dah pun, mak ayah saya dah meninggal, kakak pun duduk sini, ayah pun duduk sini. Subhanallah, bila Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang ringkas sebegini, cara praktikalnya itu terlalu besar, nak menunjukkan bahawa silaturahim itu boleh dilaksanakan dalam pelbagai cara, asal saja kita mahu dan kita nak. Lantas usaha yang macam ni dia tak boleh settle hanya dengan satu Syawal. Usaha untuk merapatkan silaturahim, mencari saudara, merapatkan kaum kerabat dan sebagainya, dia tak boleh selesai dengan satu hari. Kerana itu adanya istilah yang para ulama sebut hari raya kedua, ketiga, keempat, agar mood suasana hari raya itu masih ada dan orang masih lagi boleh untuk berjumpa dan menerima tetamu, berkunjung rumah orang. Kalau bukan bulan Syawal, bulan mana lagi agaknya yang hati kita ini terbuka dan bersedia untuk menerima tetamu datang rumah tak kira pukul berapa, kalau bukan dalam bulan Syawal? Samalah juga dengan Ramadan yang berlalu dahulu. Kalau bukan bulan Ramadan, kalau bukanlah dalam Ramadan kita tak terdorong untuk buat dan tambah baik apa-apa bentuk ibadah dan kebaikan, bulan mana agaknya yang kita jadi lebih bermotivasi untuk melakukan kebaikan? Kalau Ramadan kita hanya biasa-biasa sahaja. Ini bukan soal berkaitan perbezaan antara bulan-bulan dalam Islam, tetapi dia lebih kepada faktor psikologi yang ada pada diri, fikiran dan juga dalam hati seseorang manusia. Antara itu, berusahalah untuk memastikan agar apa-apa sekalipun ruang untuk menambah baik hubungan silaturahim dan ukhuwah dengan saudara mara dekat jauh, biarlah orang kata kita ni saudara time raya saja, sebab masa raya lah baru nampak mukanya, ataupun saudara masa musim durian saja. Musim durian tahu pula dia balik kampung, sebab dah bau dah durian tu ada. Kalau bulan tak ada durian memang tak jumpa. Biarlah kita ini orang kata saudara sifatnya bermusim, tetapi ruang dan usaha untuk mempertingkatkan silaturahim ini mesti ada dan mesti diteruskan. Antaran itu berusahalah sebaiknya ke arah itu. Mengapa? Pertamanya kerana ini adalah merupakan anjuran dan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya yang kita kongsikan sedikit ayat dalam surah Luqman tadi, perintah Allah Subhanahu wa taala mengajar kita ibu dan ayah. Pertamanya, kalau dilihat kelebihan pada diri anak-anak kita, itu juga adalah ujian. Bukan hanya masa anak sakit, demam, patah dan sebagainya, itu ujian. Bila anak diberikan kelebihan, kehebatan, ketinggian jawatan, pangkat dan kedudukan, semuanya ini juga adalah merupakan ujian kepada ibu dan juga ujian kepada ayahnya. Dan sebenarnya ujian dengan benda-benda yang sebegini, dia lebih susah daripada ujian kesukaran. Subhanallah, kita ini manusia sebenarnya lebih sukar bila kita nak mengurus diri. Kalau sekiranya kita ini mempunyai pelbagai kekurangan, kebiasaannya manusia senang untuk urus dirinya. Tetapi belum tentu manusia yang sama bila diberikan kelebihan, bila diberikan kehebatan, bila dia ada banyak yang ada di kanan kiri depan belakangnya, tak kiralah yang banyak itu diterjemahkan dalam bentuk apa, banyaklah daripada orang, sebenarnya itu lagi susah dan lagi sukar nak diurus. Sebab tu P. Ramlee sebut dulu, budak-budak tak boleh simpan duit banyak-banyak, dia jadi confused. Dan dalam masa yang sama, orang tu pun tak boleh simpan juga banyak-banyak, ada sebab-sebabnya juga. Subhanallah. Mudah-mudahan perkongsian kita oleh Maghrib yang ringkas antara Maghrib dan Isya ini memberikan peringatan buat diri saya khususnya yang lemah,
dan juga untuk dikongsi bersama ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tulis masa kita berada antara maghrib isyak dalam majlis ilmu ini santai-santai, ringkas-ringkas, tapi Allah arahkan para malaikat tulis sebagai amalan yang saleh, insya-Allah. Sebutlah amin. Yang baik dari Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja berhenti 2-3 minit awal sikit daripada azan. Kod ada yang nak tambah ataupun nak bertanya dan sebagainya lah. Kalau ada silakan. Yang nak mengajak ke rumah majlis raya pun boleh juga. Ajak yang kuartus ni kami dah buat. Oh, okey. Kita 8.35 kan? Ni 8.33. Kok ada? Asyik ustaz dia bercakap, aku pun nak cakap juga. Sila. Tak ada ya? Kalau tak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Allah, yang lemah daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al-'asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.